Speaker ni nombor dia. Kejap. Boleh kejap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita untuk pagi ini sama-sama kita berada dalam majlis ilmu untuk berbicara berkaitan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah pagi ni awal kita dah bersiaran secara live dan kalau tengok dekat sini ramai dah, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan elok untuk saya tengok siapa yang komen dan saya mintalah jasa baik semua untuk share live ini supaya manfaat ini kita dapat kongsikan dengan kenalan-kenalan kita semua insya-Allah. Baik, Puan Shima, waalaikumsalam warahmatullahi. Anti Huda, waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Saleha, waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Lana, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Baik, insya-Allah apapun alhamdulillah lah, hari ini adalah hari Malaysia. Kita istilahkan sebagai hari Malaysia dan sempena hari Malaysia kita berbicara berkaitan tentang hari akhirat. Kalau hari Malaysia adalah untuk negara Malaysia, maka hari akhirat adalah untuk negeri akhirat kita yang bakal kita pergi. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kejap ya, boleh kejap je. Okey, baik. Alright, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minta maaf hari ini hari cuti, jadi banyaklah kita punya urusan yang nak diselesaikan. Okey. Baik, ala kulli hal insya-Allah pagi ini kita akan tengok pada surah Al-Waqiah dan kita berhenti pada minggu yang lalu pada ayat yang ke-23. Okey. Ayat 23 pada surah Al-Waqiah iaitu surah yang ke-26, surah yang ke-56 ayat yang ke-23. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita dah berbincang berkaitan beberapa nikmat yang akan dimiliki oleh golongan-golongan al-muqarrabun ataupun dikenali sebagai golongan as-sabiqun. Dan insya-Allah selepas ini kita akan bicara berkaitan tentang apa ganjaran yang bakal dimiliki oleh golongan ashabul yamin. Kalau kita ingat lagi pada surah Ar-Rahman, syurga ni ada dua tingkatan, ada tingkatan yang atas dan juga ada tingkatan yang bawah. Yang kita dah bicara sebelum ni, ini adalah berkaitan tentang tingkatan syurga yang teratas. Manakala selepas ini ashabul yamin, kita akan tengok tingkatan syurga yang rendah. Walaupun ada tingkatan atas dan bawah tuan-tuan, sebenarnya sesiapa yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka dialah raja dan juga pemaisuri bagi syurganya. Kita tengok betapa layanan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mentaati Allah, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan ganjaran yang lebih daripada apa yang telah kita lakukan. Ni nak kata rahmah Allah taala tu sangat luas.
kita melakukan maksiat dan dosa, Allah Ta'ala akan menghukum kita setimpal dengan dosa yang kita lakukan, tak lebih dan tak kurang. Allah tak akan menzalimi kita. Tetapi berbeza dengan amal soleh kita. Kita melakukan sekian amalan, balasan Allah kalau tak setimpal, Allah Ta'ala akan memberi balasan tu lebih daripada apa yang kita lakukan. Mesti lebih, tuan-tuan. Sebab itu kita boleh tengok orang yang melakukan amal soleh, walaupun hanya berniat sahaja, belum beramal, baru berniat, telah dicatatkan amalan baginya. Apatah lagi kalau dia melakukan amal soleh tersebut. Tetapi bagi mereka yang bermaksiat, dah berniat, belum tentu lagi menjadi dosa. Setelah dia melakukan maksiat, baru menjadi dosa. Dan dosa itu tak berganda, berbeza dengan pahala. Kalau kita melakukan sekian amalan, dia berganda, tuan-tuan. Tapi melakukan sekian dosa dan maksiat tak berganda. Nak memberitahu kepada kita, laluan ke pintu syurga Allah ni luas. Sangat luas. Okey, sangat luas. Kita dah bincang, tuan-tuan. Kan ada beza bila Allah kata apa? Kalimah sabil, kan kita kata al-jihad fi sabilillah. Tapi bila Allah kata jalan menuju Allah, siratal mustaqim, kalimah sirat pun memberi maksud yang lain. Sirat jalan, sabil pun jalan, tariq pun jalan, tuan-tuan. Tetapi memberi maksud yang berbeza-beza. Okey, bila Allah kata jalan menuju Allah ni, Allah gunakan kalimah sirat. Kalimah sirat. Apa beza sabil dengan sirat? Kalau sabil ni jalan, tuan-tuan. Okey, jalan yang ada banyak laluan dia, ada banyak lorong dia. Tetapi kalau sirat, dia jalan yang luas. Dan lorong untuk memasuki jalan yang luas ni sangat banyak. Okey, itu ada perbezaan lah kalimah sabil. Nak bagi tahu untuk melakukan amal soleh sebenarnya terlalu luas. Macam-macam cara kita boleh melakukan amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Dia tak spesifik hanya kepada solat, puasa, haji. Itu adalah kefarduan. Tetapi yang sunatnya sebenarnya sangat banyak dan juga sangat luas. Semuanya boleh mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Kita dah bincang sebelum ni berkaitan tentang nikmat kerehatan. Kita dah bincang berkaitan tentang nikmat minuman dan juga nikmat makanan. Okey, ada buah-buahan, kemudian ada daging burung, dan saya sebut sebelum tu ada juga daging hati ikan paus, merupakan sebahagian daripada makanan bagi ahli syurga. Dan Allah Ta'ala juga akan menyediakan setiap mereka yang berada di dalam syurga adanya pasangan-pasangan kepada mereka. Saya ingat lagi, tuan-tuan, lepas kuliah minggu lalu, ada yang mesej saya secara personal dan bertanya kepada saya, kenapa Allah Ta'ala, seperti mana Prof. Ma'ruf pun tanya saya, kenapa semua nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, semuanya adalah nikmat yang berbentuk syahwat. Okay? Dan kenapa juga nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran berkaitan tentang syurga, nikmat-nikmat seperti nikmat makanan, nikmat minuman dan juga nikmat pasangan. Sedangkan kita dah pernah bincang sebelum ni, syurga Allah Ta'ala, orang yang masuk syurga, dia tak lapar, dia tak haus, kan? Dan dia tak ada keinginan-keinginan yang lain, kan? Sebab orang masuk syurga, tuan-tuan, dia tak ada dahaga, tidak ada kelaparan dan sebagainya. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebutkan kenikmatan-kenikmatan ini, ada makanan, minuman dan sebagainya? Sebenarnya ini adalah sebagai satu bayangan kepada kita, yang mana di dalam syurga Allah Ta'ala itu, mereka yang makan, penghuni syurga makan makanan dalam syurga, minum minuman dalam syurga, bukan nak kata mereka lapar dan juga mereka haus, tetapi mereka menikmati nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbezaan dia. Okay? Mereka menikmati nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa bayangan hanya bercerita tentang nikmat-nikmat syahwat? Okay, nikmat syahwat berkaitan makanan, minuman, pasangan dan sebagainya. Saya sebut dah sebelum ni. Dalam hadis yang lain, Nabi kata sebenarnya bukan sekadar nikmat-nikmat ini sahaja, bahkan ada juga penghuni syurga yang akan ada request, permintaan kepada Allah, satu permintaan yang agak aneh dan juga pelik, iaitu ingin bercucuk tanam. Nak memberi satu gambaran kepada kita sebenarnya apa yang kita ingin lakukan di dalam syurga dan kita melihat ia sebagai satu nikmat dan kebahagiaan, Allah Ta'ala akan tunaikan. Kita akan buat apa yang kita suka.
Tuan-tuan nak pergi kerja dalam syurga, pergilah. Walaupun tak perlu bekerja, walaupun tuan-tuan tak perlu bercucuk tanam, walaupun tuan-tuan tak perlu buat apa-apa, hanya untuk berehat sahaja di dalam syurga Allah. Tapi bila kita fikir, takkan rehat, saya akan jadi jemu, saya akan jadi bosan, saya akan rasa lemah, kita akan rasa macam tu. Tetapi dalam hadis-hadis Nabi menceritakan, kalau ada orang nak bercucuk tanam, Allah Ta'ala akan memberikan keizinan kepada dia. Bercucuk tanamlah kamu dalam syurga walaupun kamu tak perlukan. Tapi kalau itu permintaan kamu yang membawa kepada kebahagiaan pada diri kamu, silakan. Sebab itulah maksud syurga di hari akhirat. Ia akan memenuhi keinginan dan juga kepuasan, kebahagiaan kepada seseorang penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berhenti pada ayat yang ke-23. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-24. Pada ayat yang ke-24, setelah Allah sebut tentang nikmat-nikmat syurga, lalu Allah pun mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jaza sebagai balasan bima kanu ya'malun, iaitu sebagaimana amalan yang telah kamu kerjakan di dunia. Apa yang kita lakukan di dunia, semua nikmat ini adalah sebagai balasan, reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, reward daripada Allah taala. Ayat 24 ni tuan-tuan, dia sangat mengagumkan sebabnya walaupun kita rasa apa yang pelik, sebab ayat ni hanya sekadar bagi tahu semua nikmat yang aku telah sebutkan ini adalah balasan setiap apa yang telah kamu lakukan. Kalau tuan-tuan tengok lebih detail, kalimah jazaa'an bima kanu ya'malun ini hanya Allah sebutkan untuk penghuni as-sabiqun sahaja, untuk syurga yang tertinggi. Tetapi kalau tuan-tuan tengok pada cerita Ashabul Yamin, nanti kita akan tengok. Okey, saya bagi sikit ya. Tuan-tuan tengok ayat 27. Ayat 27 sampailah ayat yang ke-38. Ayat 27 sampai ayat 38 ini bicara tentang nikmat-nikmat syurga bagi Ashabul Yamin. Okey. Yang kita bincang sekarang ni dan sebelum-sebelum ni nikmat-nikmat syurga untuk golongan al-muqarrabun yang duduk di tingkatan yang teratas. Mereka yang duduk di tingkatan yang bawah dikenali sebagai Ashabul Yamin. Dan nikmat dia Allah sebut daripada ayat 27 sampailah ayat yang ke-38. Kalau tuan-tuan tengok daripada ayat 27 sampai 38, tuan-tuan tak jumpa pun kalimah jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada pun. Nak seolah-olahnya tuan-tuan, macam ni maksud saya. Bila Allah Ta'ala sebut kepada golongan as-sabiqun, Allah kata semua yang aku berikan ini nikmat setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Tapi bagi Ashabul Yamin, Allah tak sebut pun ini nikmat yang aku berikan kepada kamu sebagai balasan. Tak ada. Kenapa tuan-tuan? Antara hikmah dia, mungkin Allah Ta'ala bermaksud lain, tetapi para ulama kita melihat antara hikmah dia kerana nak memberitahu kepada golongan as-sabiqun yang kita dah tengok sebelum ni. As-sabiqun ni siapa? Orang yang amalan soleh dia lebih. Semua yang dia buat tu adalah lebih. Okey, kalau orang puasa, dia puasa tapi puasanya lebih. Ada diikuti dengan puasa-puasa sunat yang lain. Orang solat fardu, dia pun solat fardu tapi diikuti juga dengan solat-solat sunat yang lain. Okey, solat ba'diyahnya, solat qabliyahnya, sempurna dengan solat duhanya, solat tahajudnya. Kan, amal soleh semua dia buat lebih. Jadi Allah nak bagi tahu apa yang kamu lakukan, inilah balasannya. Tapi bagi Ashabul Yamin, mereka hanya melakukan amalan-amalan yang mungkin kita sebut amalan fardu. Allah kata perintah buat ini buat, Allah kata tinggal ni tinggal. Itu sahaja. Jadi amalan mereka tu hanya kita kata dia duduk di tahap yang okey. Okey. Tapi as-sabiqun amalannya di tahap yang cemerlang. Jadi Allah Ta'ala menyebutlah kalimah, kamu lakukan seperti ini, inilah balasan yang kami akan berikan kepada kamu. Okey, seolah-olahnya seperti itu. Dan kalau tuan-tuan tengok jazaa'an bima kanu ya'malun, ayat yang ke-24 ini, bila Allah kata semua nikmat ini adalah sebagai amalan, sebagai balasan kepada amalan yang telah kamu lakukan,
tuan-tuan kena ingat ayat yang kita pernah bincang sebelum ini, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Surah apa tuan-tuan? Surah, jangan saya cek. Saya nak ajak tuan-tuan tengok sama-sama. Surah Sajadah mungkin surah surah apa ni fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Saya tak ingatlah ayat ni surah. Siapa boleh bantu saya? Ada yang boleh komen? Siapa yang boleh bantu saya? Saya tak ingat ayat ni. Subhanallah. Okey, tuan-tuan tengok pada surah As-Sajadah, surah yang ke-32, ayat yang ke-17. Okey. Tengok ayat yang ke-17 surah As-Sajadah. Surah yang ke-32 surah As-Sajadah ayat yang ke-17. Okey. Tuan-tuan tengok Allah Taala menyebutkan, kalau ada yang dapat tu tuan-tuan boleh minta komen di bawah bagi tahu. Surah As-Sajadah surah 32 ayat 17. Boleh copy dan paste ayat ni. Ayat Quran ni tuan-tuan tengok Allah Ta'ala menyebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Kita sedang bincang dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-24. Balasan di hari akhirat nanti, balasan yang seperti mana manusia akan dapat, iaitu kata Allah fala ta'lamu nafsum. Balasan tu tak akan diketahui oleh mana-mana manusia. Tak ada manusia pun yang akan tahu balasan apa yang mereka terima. Mereka dengar saja, oh minumannya macam ni, gelasnya macam ni, cawannya macam ni. Okey, dia tahu. Tetapi macam mana keadaannya, macam mana fizikalnya, wallahu a'lam. Sebab elemen di dalam syurga Allah adalah elemen surprise. Okey, semuanya adalah berkonsepkan kejutan yang tak pernah kita lihat dengan mata, yang tak pernah kita dengar dengan telinga, dan tak pernah kita terlintas di fikiran kita. Itulah nikmat di dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata fala ta'lamu nafsum. Semua nikmat sebagai balasan ni kamu takkan tahu. Tak ada seorang pun tahu. Okay? Walaupun Nabi sebut sekian-sekian amalan, sekian-sekian bentuk syurga ni dan sebagainya, tak ada orang yang tahu. Kemudian Allah kata apa? Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang mana nikmat-nikmat ini disembunyikan kepada manusia. Nikmat tu memang Allah Ta'ala sengaja sembunyikan. Tak diketahui kerana Allah Ta'ala sengaja sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan, tuan-tuan? Ia setimpal dengan amalan yang kita lakukan. Kita sembunyikan amalan itu daripada pandangan dan pendengaran manusia. Okey. Sebab itu Allah sengaja sebut kalimah dekat sini, kalimah ukhfiyah tu. Ada kalimah khafi, sembunyi. Amat nikmat yang Allah akan berikan kepada kita, reward di hari akhirat nanti, adalah sengaja disembunyikan. Macam mana bentuknya, kenikmatannya adalah sama seperti amalan yang kita lakukan kepada Allah. Kita sembunyikan daripada pengetahuan, daripada pendengaran dan juga daripada penglihatan manusia. Kita memang buat solid ikhlas kerana Allah. Tetapi Allah menjamin. Kita dah bincang surah Sajadah ni, tuan-tuan. Allah menjamin, kata Allah, walaupun nikmat tu tak pernah diketahui oleh manusia,
kerana Allah Ta'ala sengaja sembunyikan, tetapi Allah jamin nikmat itu adalah qurratin a'yun. Min qurratin a'yun. Allah kata qurratin a'yun. Qurratin a'yun ni apa tuan-tuan? Adalah nikmat yang sedap pandangan mata. Maksudnya sini tuan-tuan, jaza'an bima kanu ya'malun yang kita bincang dalam surah Al-Waqiah ayat 24 ni, mungkin orang tertanya-tanya, nikmat apa yang Allah Ta'ala nak bagi ni? Kita dah sebut dah, minumannya, makanannya, tempat tinggalnya, tempat rehatnya, pasangannya, semua. Tetapi Allah Ta'ala menyempurnakan secara umum macam mana nikmat dalam syurga nanti. Kata Allah, nikmat itu tak akan diketahui, tak ada siapa tahu sebab Allah sembunyikan. Tetapi Allah ikat seolah-olahnya sebagai satu garanti, jaminan Allah. Walaupun kamu tak tahu, walaupun kamu tak pernah nampak, percayalah, nikmat itu adalah qurratin a'yun, yang akan sedap pada pandangan kamu. Kalimah qurratin a'yun ni selalu kita sandarkan kepada anak, kan? Selalu kita sandarkan anak ni, kita akan panggil ni qurratin a'yun, kan? Qurratin a'yun kita kata, qurratu a'yun kita. Ni anak ni qurratu a'yun. Apa maksud anak qurratu a'yun tuan-tuan? Anak kita, dia baik ke, dia tak baik ke, dia macam ni perangai ke, macam ni ke rupa paras, dia anak kita, yang mana kita tetap sayang dia sepenuh hati kita. Yang ini naluri yang Allah Ta'ala memang campak di dalam hati seorang ibu dan juga seorang bapa. Macam mana pun ke anak dia, perangai macam mana pun, perasaan sayang tu, suka tu ada. Awak nak kata pada anak saya, katalah, yang penting tu anak saya. Dia tak peduli tuan-tuan. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, nikmat dalam syurga, walaupun kamu tak tahu, walaupun Allah Ta'ala sembunyikan, tak pernah kita lihat dan dengar, tapi Allah jamin nikmat itu di mata kamu, dia akan cukup memuaskan kehendak kamu. Macam tu. Maksudnya keinginan kita, semua orang ada taste, semua orang ada selera dia. Saya suka warna sekian, saya suka minuman macam ni, saya suka makanan macam ni. Kan orang macam tu kan tuan-tuan. Saya ingat lagi Puan Salamah kata saya makan roti canai telur tampal. Dia kata macam tu. Saya tak makan roti canai, saya nak roti canai ada telur, ada tampal. Telur tu tak boleh roti canai telur, dia mesti telur yang bertampal. Ikut selera kita tuan-tuan, ikut kehendak kita. Allah menjamin nikmat dalam syurga, nikmat yang akan memenuhi kehendak kita, nikmat yang akan memenuhi syahwat kita. Sebab itu Allah sebut kat sini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nikmat ni tak pernah dilihat, tak ada orang tahu sebab Allah sembunyikan. Tapi Allah jamin dia akan nikmat yang memenuhi kehendak kita. Lalu Allah sambung, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai reward, balasan kepada apa amalan yang telah kamu lakukan di dunia. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada macam-macam impian dekat bumi ni tuan-tuan. Dekat dunia ni macam-macam impian, tapi impian kita semuanya tak tercapai. Dapat sikit-sikit pun jadilah, betul? Saya nak rumah sekian, tapi rumah saya macam ni pun alhamdulillah okey dah. Tapi dalam syurga Allah, tuan-tuan inginkan seperti itu, Allah akan berikan, bahkan Allah Ta'ala akan gandakan. Ini berdasarkan dalam satu hadis, kisah tentang penghuni syurga. Dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala tanya kepada dia, apa nikmat yang kamu nak? Apa nikmat yang kamu nak? Dia bayangkan tuan-tuan, syurganya dia nak sekian perkara, sekian perkara, sekian perkara. Dia nak macam ni, saya nak landscape macam ni, saya nak macam ni. Apa yang dia nampak dekat dunia tuan-tuan, dia nak berada dalam syurga dia. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tanya pula, kamu tak nak ke yang macam ni? Allah ingatkan pula tuan-tuan, dekat dunia dulu kamu nampak macam ni kan? Tak nak ke macam ni? Dan di dunia dulu kamu nampak nikmat macam ni, tak nak ke macam ni? Allah ingatkan lagi pula. Lalu dia kata apa? Lah, saya nak macam tu, saya nak macam tu, dan saya nak macam tu. Bertambah-tambah lagi nikmat dia. Lalu tuan-tuan, bila dah dikumpulkan semua kehendak dan keinginan dia, dah nampak semua keinginan dan kehendak dia tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala menggandakan semua yang bayangan itu 10 kali ganda lebih baik daripada kenikmatan dan kecantikan yang mereka pernah lihat di dunia dahulu. Ni antaralah yang kita boleh bayangkan macam mana kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu jazaa'an bima kanu ya'malun.
Bila kita jumpa ayat tu tuan-tuan, sebenarnya itu satu perkara yang kita kena bayangkan. Seolah-olahnya Allah Ta'ala memberikan satu janji kepada kita. Kamu buat sekian amalan, aku akan bayar setimpal. Tetapi kebiasaan, aku akan bayar lebih daripada apa yang telah kamu lakukan. Kita bayangkan tuan-tuan. Kalau kita cuba bayangkan, sebenarnya kita akan rasa kepuasan kepada kehendak kita. Dan kita rasa dunia ni qanaah, cukup lah. Apa yang saya dapat ni cukup dah. Sebab semua yang saya nak sebenarnya ada di hari akhirat. Okay. Baik, kemudian tuan-tuan, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Pada ayat yang ke-25 tuan-tuan, Allah sambung lagi nikmat dia. Okay, Allah sambung lagi nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Kata Allah Taala, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una, kamu takkan mendengar walaupun sepatah, walaupun satu perkataan, walaupun satu ucapan. Fiha, di dalam syurga Allah, lagwa, satu ucapan yang sia-sia. Sia-sia. Apa ucapan sia-sia ni tuan-tuan? Ucapan lara ni apa? Apa maksud lara? Saya tengok ada yang komen tak? Apa maksud lara tuan-tuan? Okey, Puan Shima kata apa? Allah sengaja sembunyikan nikmat sebagai surprise untuk kita. Kan ada beza tuan-tuan. Hadiah yang surprise dengan hadiah yang kita dah tahu, yang mana lebih menterujakan kita? Yang mana yang lebih membuatkan kita lebih excited? Sudah tentu hadiah yang surprise kan. Orang kalau dia nak buat kejutan, kejutan tu lebih diingati daripada hadiah yang telah dirancang. Betul tak? Kan? Jadi Allah Ta'ala macam tu juga. Benda tu lebih surprise dan itu yang membuatkan kita jadi lebih teruja. Okay? Jadi elemen-elemen itulah yang Allah Ta'ala letakkan di syurganya. Okay. Sekarang tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan lara? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-25. Dalam syurga, penghuni syurga tak akan mendengar ucapan yang lara. Ucapan yang lagwa wala ta'thima. Lara ni apa tuan-tuan? Lara ni apa? Okay, lara ni apa? Lara ni lawan dia adalah bermanfaat. Manfaat, lawan dia apa? Kita kata apa? Antonim Kata lawan dia adalah bermanfaat. Apa yang bermanfaat, lawannya adalah sia-sia. Sia-sia tu adalah kalimah yang semakna dengan kalimah lara. Okay, lara tu maksudnya sia-sia. Sia-sia lawannya adalah bermanfaat. Okay, boleh faham tuan-tuan? Jadi Allah Ta'ala nak menyebutkan di dalam syurga Allah tidak ada yang sia-sia ataupun tidak ada yang tidak bermanfaat. Ucapan yang apa dalam syurga yang tak bermanfaat? Pernah tak kita berbual dengan seseorang ataupun kita dengar dalam satu ucapan, kita kata apa? Kalau kamu tak cakap pun tak apa. Betul tak? Kamu tak cakap pun tak apalah. Benda tu saya dah tahu. Ataupun benda tu saya tak berapa kisah sangat. Saya tak nak dengar pun tak apa. Tak dengar pun tak apa. Tak tahu pun tak apa. Bukan isu untuk saya. Itu namanya ucapan yang tak bermanfaat ataupun ucapan yang sia-sia. Okay, itu adalah ucapan yang lara. Ucapan yang lara. Ucapan yang lara ni boleh jadi dia jadi haram, boleh jadi dia jadi makruh, dan boleh jadi dia jadi harus. Kan? Ucapan yang sia-sia ni boleh jadi membawa kepada maksiat. Kita umpat orang, mengata orang, merendahkan orang lain. Ataupun sesuatu yang umum, tetapi benda tu saya tak tahu pun tak apalah. Tak penting pun untuk saya. Allah Ta'ala menjamin di dalam syurga Allah satu perkataan yang lara pun tak ada. Okay? Semua yang kita akan dengar, semuanya menambahkan nikmat. Itu dalam bahasa dia. Semua yang kita dengar, semuanya menambahkan nikmat. Betul. Puan Shima kata apa? Kalau masa kecil dulu kita kata apa? Tak tanya pun. Betul. Itu antara perkataan yang tak bermanfaat. Kan sakit hati tu. Orang duk cerita tak tanya pun. Kan? Kita tak payah tahu pun tak apa. Itu maksudnya lagwa. Okey. Manakala ayat lain kata Allah wala ta'thima, dan di dalam syurga Allah juga tidak ada perkataan yang membawa kepada maksiat ataupun
membawa kepada dosa di sisi Allah Ta'ala. Okey, betul. Terima kasih kepada Prof Ma'ruf. Dia kata apa? Okey, mengumpat orang tak tahu pun tak apa. Betul. Sebab itu saya kata kalimah lagha ni yang sia-sia ni boleh jadi membawa kepada maksiat, boleh jadi perkara tu adalah makruh, boleh jadi dia sekadar harus, benda yang umum sahaja. Kita tak tahu pun tak apa. Kan? Boleh jadi Jadi tetapi dalam syurga Allah tak ada langsung. Tak ada langsung perkataan-perkataan yang seperti itu. Kalau benda yang lara pun tak ada, apatah lagi perkataan yang membawa kepada maksiat pun tidak ada. Okey, ucapan-ucapan itu semuanya tidak ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan juga memberi maksud inilah jannatun na'im, syurga yang dipenuhi dengan nikmat. Sebelum ni kita dah tengok dah. Tuan-tuan tengok balik ayat yang ke-19. Tuan-tuan tengok balik ayat 19. Allah kata apa? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Di dalam syurga Allah Ta'ala, mereka yang akan minum arak ni daripada kaksan tu, okey, Allah kata apa? La yusadda'un. Mereka tidak akan pening daripada minuman tersebut. Wa la yunzifun. Dan mereka juga tidak mabuk dengan minuman tersebut. Artinya Allah Ta'ala bukan cuba dah tuan-tuan, Allah Ta'ala menghalang satu mudarat yang kecil sekalipun kepada penghuni syurga. Tak ada satu pun mudarat yang akan terkena pada penghuni syurga, walaupun melalui minuman. Kamu minumlah apa-apa saja dekat dalam syurga ni, tak akan menjadi mudarat pada kamu, tak akan memeningkan kamu ataupun memabukkan kamu, tak ada. Dekat dunia tuan-tuan ada. Bahkan ada makanan-makanan tertentu menjadi racun, makanan-makanan tertentu menjadikan mudarat kepada kita, penyakit kepada kita kan. Makan kambing lebih sikit tuan-tuan, kena darah tinggi. Makan minum ni sikit kena kencing manis kan. Makan nasi lemak nanti kena gout. Itu tak nikmat tuan-tuan. Walaupun dia nikmat di dunia, tapi ada kala nikmat itu menjadi mudarat. Tetapi di syurga Allah, semua nikmat tak ada satu pun menjadi mudarat. Itu namanya jannatun na'im. Nak kata sekecil-kecil perkara semuanya nikmat. Allah tak izinkan satu pun musibah mudarat terkena menyentuh penghuni-penghuni syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita tuan-tuan, Allah memang jaga sungguh orang yang mentaati dia. Okay? Allah Ta'ala jaga sungguh. Dan Allah Ta'ala sayang sungguh kepada penghuni-penghuni syurga yang telah melaksanakan amal soleh, yang telah mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun musibah yang akan terkena pada penghuni syurga, walaupun daripada minuman. Dan kali ini Allah sebut lagi, walaupun daripada pendengaran. Tak ada satu pun pendengaran yang akan merosakkan pendengaran kamu dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, apatah lagi ucapan-ucapan yang membawa kepada dosa. Tak akan ada. Tuan-tuan bayangkan, subhanallah. Kalau kita bayangkan ibu kita selalu kata, masa awak kecil dulu, satu nyamuk pun tak ada gigit kamu. Kita dah jadi ibu bapa ni tuan-tuan, kita kata ucapan tu tipulah kan. Anak kita berapa banyak bintat dekat badan tuan-tuan. Kena gigit nyamuk. Tapi ucapan tu sebagai satu tanda yang ibu kita sangat sayang. Dia jaga kita, menatang bagai minyak yang penuh. Okay. Tapi itu pun terkena juga, ada juga kena gigitan nyamuk, terkena juga demam, ada kala terkena juga sesama, ada kalanya terjatuh juga sebab ibu bapa terlepas pandang kan, ada. Tapi dalam syurga, sayang Allah kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita. Minuman kamu tak akan merosakkan kamu. Pendengaran kamu Allah Ta'ala tak izinkan disentuh dengan perkataan-perkataan yang lara dan juga perkataan-perkataan yang membawa kepada dosa. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Ini nikmat. Ini barunya namanya nikmat. Dan inilah yang dimaksudkan sebagai jannatun na'im. Semua penjuru, semua aspek, semua sudut dalam syurga nikmat. Okey. Dunia yang kita bayangkan sebagai syurga tuan-tuan, dunia ni ada tempat-tempatnya ada musibah. Ada tempat-tempatnya membawa kepada bencana. Ada tempat-tempatnya mendatangkan bahaya kepada kita. Datanglah rumah-rumah orang yang memang gah tuan-tuan. Hebat rumahnya. Tapi dia tak menjaga. Misalnya kan, kita pergi rumah-rumah yang hebat, kaya-kaya, rumah orang yang memang kita kata ni syurga dunia lah, dia dapat rumah macam ni. Tapi tak ada satu jaminan pun. Kadang-kadang dia beli meja, mejanya berbucu.
kan, bucunya tajam, anak kita lari-lari terkena, terlanggar, kena bucu kepalanya, kan, bahaya, ada bahaya-bahayanya. Tetapi dalam syurga Allah tidak ada. Tidak ada bahaya, tidak ada musibah, dan juga tidak ada kesusahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya? Boleh Okey, baik, lagi tuan-tuan. Wala ta'thima, dan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dan juga tidak ada perkataan, ucapan yang boleh menimbulkan dosa. Okey. Penghuni syurga sebelah rumah kita, jiran ni bawa datang cerita, kau nak tahu tak, jiran sebelah ni perangai dia macam ni, bla 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 bla, dia pun duk komplain. Allah kata tidak ada. Wala ta'thima, tidak ada. Perasaan hasad, perasaan dengki tidak ada di dalam hati penghuni-penghuni syurga, dan itu adalah nikmat. Saya pernah bagi contohkan tuan-tuan pada sebelum-sebelum ni, kita paling kaya dekat kampung kita, kita paling kaya dekat perumahan kita. Okay, kita paling kaya dekat perumahan kita. Ada tak orang dengki dengan kita? Ada tak orang memburuk-burukkan kita? Jawapannya ada, mesti ada. Kan? Bila dengar dekat telinga kita tuan-tuan, sakit. Kita rasa jiwa kita sempit walaupun harta kita banyak. Nikmat ke tuan-tuan? Tak. Sampai kita kata jadi orang biasa lagi best lagi. Kan? Saya ada baca tuan-tuan, ada orang share. Ni dari sudut ilmu pengurusan kewangan lah. Dia kata apa? Dia kata zaman sekarang ni, orang yang dah pencen, dia kata tak perlukan kepada rumah-rumah yang besar. Dia kata cukuplah rumah yang kecil untuk kita hidup berdua dengan suami ataupun isteri, dan rumah yang setingkat. Kita tak perlu susah payah, kita tak perlu kepada kos maintenance, kita tak perlu nak jalan jauh-jauh dalam rumah, sebab rumah kita itu ngam-ngam je, dia kata. Cukup, sebab anak-anak kebanyakan dah duduk di luar, ada rumah sendiri dan sebagainya. Nampak tak? Nikmat dunia ni tuan-tuan, rumah kita besar macam mana pun, tapi sampai penghujung kita rasa semua tu tak penting. Tetapi tidak kepada nikmat di dalam syurga Allah. Okay? Itu yang saya nak sampaikan. Nikmat dalam syurga Allah berbeza dengan nikmat di dunia. Okay? Kita banyak duit macam mana pun, tapi kalau orang mengata kita, orang mengumpat kita, orang membenci kita, kita tetap ada rasa sempit di dalam hati kita. Berbeza di dalam di syurga Allah, tidak ada satu pun perkataan-perkataan yang akan menyakitkan hati kita. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak ada ucapan, dialog-dialog yang sia-sia dan juga dosa di dalam syurga Allah Taala, jadi apa ucapan di dalam syurga nanti? Apa perkataan yang ada di dalam syurga nanti? Allah Ta'ala menjawab tuan-tuan, illa kilan. Kat situ Allah Ta'ala letakkan istisna, pengecualian. Perkataan-perkataan yang sia-sia tidak ada dah. Perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa tidak ada dah. Tetapi yang ada di sini tuan-tuan, Allah kata illa kilan, melainkan kilan, mereka akan mendengar ataupun mereka akan bercakap di dalam syurga. Ucapan hanya dalam syurga apa? Salaman, salama. Okey, Aunty Huda kata apa? Saya tengok sikit komen Aunty Huda. Kalau ada orang yang kita sayang masuk neraka, wali'adzubillah, Allah cabut rasa sayang itu supaya kita tidak sedih dalam syurga itu dan terus bahagia. Ya, dalam syurga nanti tuan-tuan, tidak ada lagi rasa kerinduan. Semua perasaan itu akan dicabut. Tujuan dia adalah dalam syurga tidak ada istilah kesedihan, tidak ada istilah kerinduan. Saya rindulah dengan pasangan saya, kesian dia masuk dalam neraka. Tidak ada dah. Okay? Saya rindulah dengan anak saya, Allah dia sibuklah dengan bidadari. Misal lah, saya minta maaf, misal. Dia sibuklah tak balik rumah saya. Ni mak ni, dua-dua dalam syurga ni, tapi ada perasaan anak ni tak balik, anak si fulan tu tak balik. Tak ada, perasaan tu semua dicabut. Sebab yang ada dalam syurga hanyalah kebahagiaan dan juga kegembiraan. Itu saja. Okay? Dicabut perasaan itu bukan satu aib ataupun bukan satu kelemahan, tetapi dicabut itu adalah untuk menambahkan lagi kenikmatan bagi penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Aunty Huda yang menambah. Terima kasih. Aunty Huda yang banyak membaca ni, alhamdulillah. Okey, baik. Allah kata di dalam syurga tak ada ucapan dosa, tidak ada ucapan yang lara. Yang ada kata Allah illa kilan salaman salama. Ucapan dalam syurga nanti adalah ucapan salam. Okey, sebelum saya masuk ayat 26 tuan-tuan, ayat 25 di sini
sebagai satu bayangan kepada kita juga, kalaulah penghuni syurga dalam syurga nanti tak akan mendengar ucapan yang lagha dan juga ucapan yang menimbulkan dosa, artinya ciri-ciri penghuni syurga yang berada di dunia ini, ciri-ciri penghuni syurga yang berada di dunia adalah mereka yang tak mendengar ataupun mereka yang bercakap dengan ucapan yang lagha dan juga ucapan yang menimbulkan dosa. Okay, jadinya tuan-tuan, kita dekat dunia ni, kita dah kena latih diri kita, mujahadah, supaya kita tak dengar benda yang lagha ataupun ucap ucapan yang lagha, sebab kita nak jadi orang yang ada ciri-ciri penghuni syurga. Okay? Dan kita juga di dunia ni tak nak dengar ucapan yang mendatangkan dosa ataupun kita mengucapkan satu ucapan yang mendatangkan dosa kepada orang lain. Tak nak. Sebab ciri-ciri penghuni syurga Allah kata dah, la laghwan wala taksima. Tidak ada yang sia-sia dan juga tidak ada yang menimbulkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Puan Shima kata, bagaimana pula pesan Ibnu Qayyim yang popular, if you don't see me in heaven, please ask Allah for me. Okey, baik. Baik. Ini ucapan ini adalah ucapan yang memberi ingatan sesama kita, kan? Ucapan yang disebutkan oleh Ibn Qayyim ni adalah ucapan sebagai ingatan. Ni ucapan di dunia, tuan-tuan. Dan ucapan ni adalah, kan kita dah bincang sebelum ni pada ayat 16, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Penghuni-penghuni di dalam syurga masa dia berbaring, apa perbualan di dalam syurga? Allah ada tunjukkan dalam 2 ayat. Pertama, mereka bercerita tentang memori amalan mereka di dunia yang menyebabkan mereka masuk syurga. Saya dulu dekat dunia macam ni keadaan saya, beramal macam ni, bla 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 bla, dia cerita. Satu lagi, mereka berbual di dalam syurga nanti dan mereka cerita, saya teringatlah kawan saya dulu dekat dunia, dia pernah ajak saya buat maksiat, bla 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 bla. Saya nak tengoklah keadaannya macam mana. Jadi penghuni syurga ni berdua ni pergi intai di jendela dekat tingkap syurga. Dia nampak si fulan itu berada di dalam neraka Allah Ta'ala. Lalu penghuni syurga kata pada kawan dia, dia kata, bagus, selamat saya tak ikut dia dulu. Selamat saya tak dengar cakap dia. Kalau tidak saya pun terkena seperti dia. Saya pun akan diazab di dalam neraka Allah Ta'ala. Ini antara dialog mereka. Okey, apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim itu bukan kerinduan, tetapi itu adalah ucapan di dunia sebagai ingatan kita bersama. Yalah, sekarang tuan-tuan, kita berada di dalam majlis ilmu. Walaupun saya tak pernah jumpa dengan tuan-tuan sebahagiannya secara apa kita kata live, kan? Ada Aunty Huda kat sini, ada Puan Rozliana kat sini, ada Puan Shima, siapa lagi? Kemudian ada Puan Amira. Ini yang biasa kita jumpa dalam kita punya ni. Ia sebagai satu ingatan. Kalau dekat dunia dulu, di dunia dulu, di waktu sekarang ni kita sama-sama hidupkan dalam majlis ilmu, kita sama-sama tunaikan solat berjemaah di masjid, kita sama-sama berpuasa, berbuka sama-sama, kan? Jadi nanti dekat hari akhirat, kalau kamu tak nampak saya, kamu tolong cari saya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab di dunia beramal sama-sama, jadi mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita akan sama-sama masuk dalam syurga Allah Taala. Mustahil lah tuan-tuan, kalau dunia amalannya sama, seiring, sama-sama beramal soleh, tiba-tiba di hari akhirat nanti seorang masuk syurga, seorang lagi masuk neraka. Seolah-olahnya macam Allah Ta'ala ni zalim. Sudah tentu orang yang beramal soleh mesti akan dua-dua masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Melainkan kalau dia ada melakukan sekian-sekian maksiat ataupun sekian-sekian kesyirikan sehingga dia terhalang masuk ke dalam syurga Allah. Melainkan itu. Okay, melainkan itu. Tapi ucapan Ibn Qayyim ni sebagai ingatan bersama. Okay, sama-sama kita beramal soleh dekat dunia, jadi sama-sama kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Andai tak jumpa, dia kata, andai tak jumpa, carilah saya di neraka. Okay, sudah tentu yang mengucapkan tu pun tak nak masuk neraka, kan tuan-tuan, tapi ucapan itu adalah sebagai satu ucapan kita kata apa, ingatan bersama. Okay, supaya sama-sama kita menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kata itu ucapan di dunia, tapi bukan ucapan di hari akhirat. Okay, baik.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, Allah kata apa? Di dalam syurga nanti tidak ada perkataan yang lara, tidak ada perkataan maksiat, melainkan ucapan salam, salam. Baik, kenapa Allah ulang 2 kali kalimah salaman, salama, salam, salam? Kenapa tuan-tuan? Ada 2 ucapan salam. Cukup sebenarnya Allah kata illa kilan salama. Cukup. Tetapi Allah kata illa kilan salaman, salama. 2 kali Allah ulang kalimah salam. 2 kali pengulangan ni tuan-tuan adalah untuk memberi satu macam simbolik kepada kita. Itulah ucapan yang akan kerap diulang-ulang di dalam syurga Allah. Okay? Ucapan kesejahteraan, ucapan keamanan, keharmonian, ucapan saling mendoakan, ucapan yang tidak ada hasad. Sebab kan ucapan salam ni, bila kita mengucap salam, sama ada kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal, dia telah menghilangkan satu persepsi. Contoh, kita berjalan tuan-tuan, tiba-tiba ada orang tak bagi salam pada kita. Kita tengok, sombongnya dia. Kita ada perasaan macam tu. Tapi bila orang tu memberi salam kepada kita sedangkan kita tak kenal, Assalamualaikum dengan senyuman, dan kita tahu salam itu adalah doa, dia telah merobohkan satu dinding dan dia menghubungkan satu jambatan hubungan di antara si fulan dengan si fulan yang lain. Okay? Maksudnya bila orang memberi salam kepada kita, itu memberi gambaran tidak ada hasad dan juga tidak ada perbezaan di antara dia dengan orang ini. Bahkan saling mendoakan. Jadi dalam syurga, Allah kata ucapan yang ada dalam syurga adalah ucapan salam. Ucapan saling mendoakan. Tidak ada ucapan yang dengki-mendengki. Tidak ada ucapan ni si fulan ni lebih kaya, syurga tinggi, aku syurga rendah. Tidak ada. Walaupun masing-masing nikmatnya berbeza-beza mengikut amalan masing-masing, tetapi tidak ada kecemburuan, tidak ada dengki sesama penghuni-penghuni syurga. Bahkan itulah ucapan yang akan sentiasa berulang-ulang. Salam, salam, salam dan sebagainya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalimah salaman salama. Saya minta maaf tuan-tuan, kelemahan saya. Saya tak sempat nak notakan ayat-ayat Quran untuk kali ini. Saya minta maaf. Nanti insya-Allah minggu hadapan kita ada kuliah, saya akan bagi nota pada tuan-tuan. Beberapa tempat, beberapa ayat yang bicara berkaitan tentang kalimah salam ni. Okey. Kalimah salaman salama dekat sini ada 3. Okey, ada 3. Siapa yang akan ucap kalimah salam ni tuan-tuan? Iaitu penghuni syurga dengan sesama penghuni syurga. Nanti saya tak ada nota tuan-tuan, saya minta maaf. Minta maaf. Kali ini saya tak sempat. Okey, salaman salama. Penghuni syurga dengan penghuni syurga akan saling mengucap kalimah salam di antara mereka. Kedua, penjaga syurga dengan penghuni syurga, iaitu malaikat yang berada di dalam syurga Allah, yang menjaga syurga Allah, akan memberi salam kepada penghuni syurga Allah. Mereka pun akan memberi salam. Nak cakap kerap tuan-tuan, kalimah salam ni sentiasa ada di dalam syurga Allah Ta'ala. Penghuni syurga dengan penghuni syurga, kemudian penjaga syurga iaitu para malaikat dengan penghuni syurga. Dan yang ketiganya iaitu ucapan daripada Allah Rabbul Alamin kepada penghuni syurga nanti. Okay, tuan-tuan bayangkan, kalau di dunia, seseorang yang kita rindu, seseorang yang kita hormat, seseorang yang kita memang admire dia, tiba-tiba dia komen dekat Facebook kita. Dia komen, kita ada rasa teruja tuan-tuan. Saya minta maaf, saya sebut sebagai contoh. Pagi tadi saya baca di Facebook. Saya minta maaf lah mungkin ni benda yang lara lah, tapi sebagai contoh. Contohlah, siapa, saya tak ingat lah nama dia. Joe Flizzo. Dia rappers lah, kalau ibu-ibu ayah mungkin tak kenal. Joe Flizzo ni rappers. Saya pun tempat dia lalu dekat saya punya wall di Facebook. Dia macam mana nak kata, dia ada satu YouTube. Okay, YouTube yang kumpulkan untuk orang yang memperjuangkan muzik hip hop ni. Kemudian Joe Flizzo ni dia ada seorang yang dia admire lah, rappers antarabangsa luar negara. Siapa nama dia? Apa nama dia? Tak ingat nama dia. Negro, rappers internationalnya. Dia
komen tentang YouTube Joe Flizzo ni, komen yang baik lah. Dan saya tengok Joe Flizzo, orang tu share dalam artikel tu. Joe Flizzo tu sebabkan admire seseorang yang dia suka, komen apa yang dia buat sebagai rappers. Dia kata itu adalah sebagai satu perkara yang hebat lah, sebab dia seolah-olahnya dihargai, dipandang. Tuan-tuan bayangkan, sesama makhluk pun ada perasaan macam itu, apatah lagi kalau Allah Ta'ala di dalam syurga akan memberi salam kepada penghuni syurga. Okay. Ataupun sebelum ni saya baca di Facebook, TMJ, Tengku Mahkota Johor, dia DM di Instagram, ada si Fulan ni dia berniaga kan, kedai makan. Dia DM bagi tahu kedai buka pukul berapa, sebab dia mungkin nak membeli belah lah makanan dekat kedai si Fulan ni. Si Fulan ni rasa benda tu satu yang penghargaan kepada dia, satu perkara yang hebat lah. Sebab orang istana, Tengku sendiri, mesej dia nak rasa makanan dalam dia. Dia rasa, wow, ini satu yang luar biasa. Kan kita ada rasanya tu. Ini sesama makhluk, tuan-tuan. Bayangkan, bila Allah Ta'ala kata, aku yang akan memberi salam kepada penghuni syurga, subhanallah, itu sesuatu yang sepatutnya kita akan rasakan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, satu penghargaan. Allah memandang kita pun, tuan-tuan, itu adalah satu perkara yang hebat. Apatah lagi Allah berkata-kata dengan kita di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan itu antara kenikmatan bagi penghuni-penghuni syurga Allah Ta'ala. Punya banyak nikmat dalam syurga. Nikmat itu kecil. Yang paling besar, melihat wajah Allah dan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kita pergi istana, orang raja bagi kita Datuk Syif, kita rasa ini satu kemuliaan, penghargaan kepada jasa kita. Kalau raja sampai ajak kita makan malam dengan dia, itu satu wow, benda yang hebat. Apatah lagi kalau kita ni berbual dengan raja, bahkan perbualan itu adalah perbualan yang dah santai-santai, bukan ada protokol dan sebagainya, kita akan rasa ini satu benda yang hebat lah dalam kehidupan kita. Bayangkan ucapan itu datangnya daripada Allah kepada kita. Okay, ini antaranya. Okay, baik. Terima kasih Aunty Huda. Kalau boleh saya nak sebut nama semua orang. Datin Samsia ada, kan? Ini antaranya. Betul. Kata Datin Samsia, wah, kita akan teruja bila orang yang lebih tinggi tarafnya mengenali kita. Betul. Orang yang kita hormati, orang yang kita sanjungi, orang yang kita memang suka dengan dia, dia kenal kita, dia tegur kita, kita akan rasa berbunga-bunga hati dia. Betul kan? Hati kita ni akan rasa berbunga-bunga. Puah, kita akan rasa dihormati, kita rasa dihargai. Begitulah bila Allah kata di dalam syurga, penghuni syurga sesamanya akan mengucap salam. Penjaga syurga, iaitu para malaikat, akan mengucap salam kepada penghuni syurga. Dan yang tertinggi sekali, Allah akan memberi salam kepada penghuni syurga. Apa lagi yang tuan-tuan nak dalam syurga? Itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, khalas. Ini cerita tentang kenikmatan untuk golongan Al-Muqarrabun. Selesai. Okay? Sekarang kita akan berpindah. Kita akan tengok berkaitan tentang nikmat yang Allah akan berikan kepada golongan Ashabul Yamin. Okay? Ashabul Yamin. Okay, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya terlupa, saya baru teringat, saya tak nota berperasan. Ayat 25 tadi. Ayat 25, sebahagian para ulama kita, iaitu pada kalimah la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, bila Allah kata apa, penghuni syurga tak mendengar benda yang lagha dan benda yang mendatangkan dosa. Sebenarnya ayat 25 ni juga sebahagian daripada kalangan mufassirin, antaranya Ibnu Ashur, ayat ini adalah untuk counter semua nikmat sebelum ni. Okay, sebab itu dia terkeluar. Kan bila Allah sebut, contoh tuan-tuan tengok bila Allah kata sururim maudunah, maudunah, Allah sediakan tempat pembaringan. Kemudian Allah kata aku sediakan minuman, aku sediakan makanan, aku sediakan pasangan dan sebagainya. Kemudian Allah kata, okey, aku tutup tu dengan kalimah jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, ambillah, ni semua balasan kepada amalan kamu. Tiba-tiba Allah sambung lagi sekali, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Kenapa dia terkeluar nikmat ni, tuan-tuan? Kenapa nikmat ni, tuan-tuan faham maksud saya? Kalau tak faham, bagi tahu. Kenapa nikmat ni tak disebutkan sebelum kalimah jaza? Kita kata kalimah jazaa'an bima kanu ya'malun ni seolah-olah macam Allah Ta'ala rap.
Allah dah sediakan nikmat semua. Last sekali ending dia, Allah kata jazaa'an bima kanu ya'malun. Ni semua balasan untuk amalan kamu. Kan cukup macam tu tuan-tuan. Tapi bila Allah dah wrap, kita kata wrap up semua tuan-tuan, dah bungkus baik dah. Ni nikmat ni, tiba-tiba ada satu lagi nikmat Allah letak kat luar. Allah kata la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Dia terkeluar, dia tak termasuk dalam, seolah-olah macam tak termasuk dalam kategori nikmat ni Allah sebutkan sebelum ni. Kata Ibnu Ashur dan juga sebahagian para ulama tafsir yang lain, dia seolah-olahnya sebagai counter. Sebahagian kita kan kata sendiri, bukankah nikmat ni macam syahwat? Kan nikmat makan, nikmat minum, nikmat pasangan, ni syahwat. Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya nak mengatakan kepada kita, kalau di dunia ada minuman araknya, ada makanannya macam parti tuan-tuan, kemudian ada pasangannya, ini semua perkara yang lara. Tuan-tuan, ada wanita-wanita, saya minta maaf sebutlah, kita bayangkan di dunia ada satu parti, ada minuman keras, ada makanan-makanan yang sangat mewah, kemudian ada wanita-wanita. Apa akan jadi tuan-tuan? Selalunya dia akan mendatangkan perkara yang lara dan perkara yang maksiat. Tetapi Allah membayangkan kepada kita, dalam syurga kamu akan merasa keseronokan seperti itu sepanjang waktu. Tetapi Allah memberi satu jaminan, dia tidak akan mendatangkan perkara yang tak bermanfaat dan dia tidak akan mendatangkan dosa. Okay? Alright. Okay, sebab itu nikmat ni, nikmat pendengaran ni Allah Ta'ala letak luar ataupun selepas kalimah jazaa'an bima kanu ya'malun. Tuan-tuan boleh faham maksud saya tak? Saya risau tak faham je. Kalau tu kita boleh tulis, tapi sebab tak boleh tulis ni, saya pun susah nak bagi tahu. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kena bayangkan, bila Allah dah senaraikan satu nikmat, last sekali Allah kata jazaa'an bima kanu ya'malun. Ni semua nikmat untuk amalan kamu. Betul? Seolah-olahnya dah selesai dah tuan-tuan. Tiba-tiba Allah tambah lagi satu nikmat. Allah kata la yasma'un. Kan kat bawah tu kan. Seolah-olahnya macam nikmat tu terkeluar. Sepatutnya nikmat tu, nikmat pendengaran ni, sepatutnya Allah Ta'ala letak sebelum kalimah jaza, sebelum sepatutnya kan. Tapi kenapa? Ini perbincangan ulama kita. Kenapa? Mesti ada sebab. Jadi mereka kata seolah-olahnya Allah counter semua nikmat-nikmat yang dilihat sebagai syahwat ni tidak akan menjadi perkara yang lara dan tidak akan menjadi maksiat kepada kamu semua. Ini semua akan mendatangkan kebahagiaan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas Alhamdulillah, semua kata faham. Alhamdulillah. Okey, Prof Ma'ruf kata apa? Waalaikumsalam. Bagaimana Allah beri salam kepada Siti Khadijah dan Siti Aisyah di dunia lagi? Okey, baik. Yang berdasarkan kepada hadis Allah Ta'ala memberi salam kepada Khadijah, itu adalah benar. Okey, kerana ungkapan daripada Khadijah disampaikan melalui Jibril kepada Nabi SAW. Sebab Khadijah kan dia wafat dalam keadaan dia muflis. Khadijah ni orang yang kaya raya tuan-tuan. Dia bukan businessman, itu bukan taraf dia. Khadijah ni adalah funder kepada businessman Mekah. Siapa yang ada empire perniagaan di Mekah tuan-tuan, funder dia siapa? Khadijah. Okay, kita kata Warren Buffett masa zaman Nabi SAW itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Dia memberi dana kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan ahli perniagaan yang kaya raya dekat Mekah. Sebab itu kita tak pernah dengar Khadijah pergi berniaga. Tak pernah dengar tuan-tuan. Okay, sebab duit dah bekerja untuk Khadijah binti Khuwailid. Tapi masa Khadijah wafat, hartanya satu pun tak tinggal tuan-tuan. Sebab Khadijah wafat selepas peristiwa pemboikotan. Kan? Pemboikotan. Peristiwa boikot Abu Jahal dengan kalangan orang Quraisy terhadap Nabi dan juga dua kabilah, iaitu Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Ada dua kabilah ni, keluarga Nabi ni, Bani Hashim dan Bani Muttalib ni, keluarga mereka telah diboikot oleh Abu Jahal. Jadi mereka makan semuanya dicatu. Jadi siapa yang mendanai 3 tahun, bukan 3 bulan tuan-tuan, 3 tahun. 3 tahun mereka dicatu ni, siapa yang mendanai makanan mereka, sponsor makan, sponsor minum, kehidupan mereka? Semuanya datang daripada harta Khadijah binti Khuwailid. Sebab itu Khadijah wafat dalam keadaan dia muflis. Bukan kata muflis, hartanya habis, dilaburkan untuk perjuangan dakwah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan baca dalam riwayat sirah, mereka ni dia punya syarat dia masa diboikot. Mereka tak boleh pergi pasar, tak boleh berjual beli, bermuamalah. Mereka tak boleh keluar daripada kawasan mereka.
Dan juga sampai tahap bukan sekadar tak boleh bernikah, bahkan mereka tak boleh minum-minum dengan orang selain daripada Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Tak dibenarkan. Itu namanya boykot. Okay? Dan kalau mereka nak berjual beli, mereka hanya dibenarkan berjual beli pada musim bulan yang disebut sebagai bulan haram. Muharram, bulan Rejab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Ada 4 bulan haram kan. Bulan itu saja, 4 bulan dalam setahun mereka boleh keluar, boleh bermuamalah, boleh beli barang-barangan keperluan. Tapi barangan dia dicas dengan harga yang sangat mahal. Misalnya kalau kita beli satu daging dengan harga RM5, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib kalau mereka berjual beli, mereka akan dicas dengan harga RM500. Misal tapi itu yang disebutkan dari riwayat-riwayat sirah. Mereka akan dicas dengan harga yang tak berpatut tanah, memang sangat mahal. Tapi harta mana yang mereka ambil? Sebab tak boleh bekerja tuan-tuan 3 tahun. Harta daripada Khadijah binti Khuwailid. Okay. Jadi Khadijah ni bila habis di tempoh pemboikotan tu, Khadijah pun dah habis duitnya tuan-tuan. Lalu dia sebut lagi, kalau saya ada duit, betul Puan Puan Syimah. Kalau dia betul-betul ada duit tuan-tuan, ada duit, kalau boleh dia nak labur lagi untuk perjuangan dakwah Nabi. Tapi dia kata apa? Wahai Muhammad, wahai abang, kalaulah tulang belulang saya ni boleh dijual, digantikan dengan dinar dan dirham, ambil dan jual, jadi dana untuk perjuangan dakwah kamu. Perkataan tu tuan-tuan adalah perkataan yang luar biasa. Dia buat sesuatu tanpa ROI tuan-tuan. Kalau kita nak ada return on investment, tapi Khadijah tak ada tuan-tuan. Saya laburkan habis-habislah, saya tak kisah. Yang penting perjuangan agama ni sampai. Yang penting sempurna perjuangan dakwah misi Nabi SAW sempurna. Allah Ta'ala sampaikan salam pada Jibril untuk sampaikan kepada Khadijah binti Khuwailid. Betul. Tapi pada Aisyah saya tak pasti salam itu sampai ataupun tidak. Saya tak pasti. Cuma Aisyah pernah disebutkan oleh Nabi SAW, isteri-isteri Nabi yang lain madu-madu kepada Aisyah, sentiasa cemburu. Sahabat Nabi, kalau tuan-tuan baca riwayat sirah, hadis Nabi, sahabat Nabi kalau nak bagi hadiah kepada Nabi, dia akan memberi hadiah pada hari giliran Nabi di rumah Aisyah. Kebiasaannya macam tu. Jadi isteri-isteri yang lain cemburulah. Kelebihan tu ada pada Aisyah. Tapi Nabi SAW tuan-tuan tak adalah nak kata tak adil. Tetapi Nabi tak ada pilihan. Dan Nabi kata apa? Macam mana saya nak kata ya? Bukan Nabi yang nak bagi hadiah. Sahabat Nabi akan bagi hadiah, dia akan pilih tarikh macam tu, waktu-waktu macam tu. Tetapi Nabi menjawab tuan-tuan dengan bahasa yang lebih baik, iaitu kata Nabi SAW, kalaulah Allah Ta'ala boleh menurunkan wahyu di saat adanya Aisyah di samping aku, apa lagi yang kamu nak sebenarnya? Seolah-olahnya Allah Ta'ala pun mengiktiraf Aisyah tu. Ketika Nabi bersama Aisyah pun Allah Ta'ala boleh turunkan wahyu, tidak ada pada isteri-isteri yang lain. Jadi macam mana? Itu antaralah yang kalau kita baca dalam hadis. Tapi salam Allah Ta'ala kepada Aisyah, wallahualam, saya tak mengetahui. Okay? Cuma di dalam syurga nanti, salam itu tak ada perantaraan. Salam itu adalah secara live, terus kepada kita tuan-tuan. Kalaulah Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada kita pun kita jadi teruja melalui perantaraan kalau di dunia lah, apatah lagi di hari akhirat secara langsung. Ada satu lagi kisah. Ubay bin Ka'ab, salah seorang daripada sahabat Nabi ni yang sangat pakar dalam ilmu Quran. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, wahai Ubay, Allah Ta'ala meminta aku untuk membaca Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab, surah Al-Bayyinah kepada kamu. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan hadis ni tuan-tuan, hadis sahih. Kata Nabi, wahai Ubay bin Ka'ab, Allah perintahkan aku untuk membaca surah Lam yakunil ladhina kafaru di dalam surah ini, surah Al-Bayyinah ini kepada kamu. Bukan Nabi dapat wahyu surah ni tuan-tuan, tapi Allah perintah Nabi untuk baca surah ini di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tanya pada Nabi, ya Rasulullah, betul ke Allah Ta'ala sebut nama ku ni? Betul ke? Kata Nabi, ya, Allah Ta'ala sebut nama kau, wahai Ubay bin Ka'ab. Allah suruh aku baca surah ni depan kau. Apa kata Ubay tuan-tuan? Dia tak cakap tuan-tuan. Dia menangis, rasa teruja Allah Ta'ala menyebut nama dia. Sebenarnya tuan-tuan, kita ada peluang Allah Ta'ala sebut nama kita. Bila tuan-tuan? Bila? Okey, ada satu hadis. Ada satu amalan yang Allah Ta'ala akan sebut nama kita.
Hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis ni hadis sahih dan riwayat Al-Imam Muslim. Okay. Apa hadis tu, tuan? Kalau kita tuan-tuan dengar hadis ni, kalau tuan-tuan nak kita disebut nama kita macam Ubay bin Ka'ab disebut oleh Allah, Khadijah dapat salam daripada Allah kan, itu satu tempat yang lain lah. Tapi dalam hadis ni Allah Ta'ala ada sebut, Nabi ada sebut, ada satu amalan yang kita buat, Allah Ta'ala akan sebut nama kita. Ubay bin Ka'ab, Allah sebut nama dia. Dia rasa puas hati, ya Allah, Allah sebut nama aku. Dalam hadis ni ada satu amalan yang kita buat, Allah akan sebut nama kita. Apa amalan, tuan-tuan? Kata Nabi SAW, hadis sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kata Allah Ta'ala, tidaklah berkumpulnya orang-orang Muslim dalam satu kumpulan, dalam satu jamaah, dalam satu majlis ilmu misal, di dalam rumah-rumah Allah Ta'ala, tak dalam rumah Allah, di dalam majlis-majlis ilmu secara maya macam kita hari ni, tuan-tuan. Kemudian kata Nabi, yatluna kitaballah, lalu dia membaca Quran, wa yatadarasunahu, dan dia mempelajari Quran, bainahum, di antara mereka, illa tanazzalat alaihim, melainkan Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka. Tuan-tuan dengar, orang yang belajar Quran, membaca Quran dalam satu kumpulan, dalam satu jamaah, dalam satu majlis ilmu, membaca sama-sama, mengulangi sama-sama, belajar Quran sama-sama, Nabi kata Allah akan turunkan kepadanya 4 perkara, 4 keistimewaan. Pertama, kata Nabi, as-sakinah, Allah turunkan ketenangan. As-sakinah, ketenangan. Sakinah ni, tuan-tuan, kata para ulama kita, dia adalah al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan kepada manusia di dunia. Tenang ni benda yang luar biasa. Dia tak boleh dibeli, tuan-tuan, dan tak boleh dibuat-buat. Tenang ni macam mana? Datang satu musibah, tenang. Datang satu bahaya, tenang. Datang satu apa, tenang. Dia tak rasa tak ada apa-apa, Allah tetap ada. Ini satu luar biasa. Macam mana yang berlaku kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata apa, tuan-tuan? Macam mana pun pemerintah buat kepada saya, dia tak boleh rampas syurga yang ada dalam hati saya. Dia takkan boleh rampas. Kalau dipenjarakan saya, itu waktu saya berdua-duaan dengan Allah. Kalau mereka buang saya, buang negeri, buang daerah, itu waktu saya melihat keajaiban dan kebesaran Allah. Dan kalau mereka membunuh saya, itulah peluang saya untuk mati syahid di sisi Allah Ta'ala. Ini namanya sakinah, tenang. Tenang sungguh, tuan-tuan. Hatinya sangat tenang. Okay? Dia tak akan terasa terancam ataupun susah hati dengan dunia dia. Orang ugut ke orang apa, dia tak rasa terancam. Sebab hatinya Allah Ta'ala telah campakkan sakinah. Ini besar, tuan-tuan, benda yang sangat besar. Kita kadang-kadang benda sikit mengamuknya, marahnya kan. Bukan nak kata orang lain, saya sendiri pun macam tu. Tapi kalau Allah campakkan sakinah, itu adalah al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Kedua, kata Nabi SAW, orang yang belajar Quran, membaca Quran ni dalam satu kumpulan ni, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi dirinya, kehidupannya dengan rahmah. Rahmah, Allah akan turunkan rahmat Allah kepada manusia tersebut. Besar ni. Ketiga, wahafathumul malaikah, dia akan dikelilingi dengan malaikat. Dia akan dikelilingi dengan malaikat. Allah Ta'ala akan hantar para malaikat akan mengelilingi dia. Bila apa maksud malaikat akan mengelilingi kita, tuan-tuan? Maksudnya kita akan terhindar daripada melakukan benda maksiat dan juga benda dosa. Sebab malaikat akan meninggalkan kita. Bukan malaikat yang pencatat amalan ni. Maknanya malaikat rahmah ni akan menaungi kita, bersama dengan kita selagi mana kita beramal soleh. Bila kita melakukan satu maksiat ataupun satu kejahatan, mereka akan tinggalkan kita. Tetapi bila Nabi kata wahafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi dia, tuan-tuan, artinya dia akan seolah-olahnya terjaga dan terpelihara daripada maksiat dan juga dosa. Okay? Dan yang keempat yang lebih besar, seperti mana Ubay bin Ka'ab, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebut namanya di sisi mereka yang berada di sisi Allah. Okay. Kalau kita nak nama kita disebut oleh Allah, macam mana Ubay bin Ka'ab, tuan-tuan, sentiasa lazimi majlis ilmu,
Sentiasa carilah majlis-majlis ilmu ni, antara yang lebih khusus dalam hadis kata mereka majlis yang baca Quran dan majlis yang mempelajari ilmu Al-Quran. Cari tuan-tuan, tak semestinya dengan saya. Tuan-tuan boleh cari asatizah yang lain supaya bertambah lagi pengetahuan kita. Bacaan asatizah lain mungkin lagi lebih banyak daripada saya. Jadi sentiasa lazimi. Mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita tuan-tuan, Allah sebut-sebut nama kita insya-Allah. Okey, Allah Taala sebut nama kita. Ini disebutkan dalam hadis ni. Okey. Aunty Huda kata dulu pernah tanya ayah kenapa tak letak nama Khadijah. Tak apalah aunty, kalau aunty ayah tak bagi nama Khadijah, mintalah suami panggil aunty nama Khadijah kan. Okey, baik. Okey, Puan Shima pun sebut dah. Okey, terima kasih Puan Shima yang tolong salin nota. Alhamdulillah. Baik. Alright, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masa sedikit lagi, 15 minit. Kita akan masuk ayat yang ke-27. Baik, pada ayat 27, Allah Ta'ala masuk satu subtopik baru, bincang tentang apa ganjaran pula untuk ashabul yamin. Kata Allah Ta'ala, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Kata Allah Ta'ala, dan golongan kanan, ashabul yamin, ma ashabul yamin, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Okey. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, sebelum ni Allah Ta'ala sebut 3 nama kan. Allah Ta'ala sebut tentang ashabul maimanah dengan ashabul mash'amah, golongan yang beruntung dan juga golongan yang rugi. Kemudian satu lagi as-sabiqun. Tetapi ayat selepas ini tuan-tuan, Allah tak bagi nama kepada itu. Allah Ta'ala sebut terus nama mereka. Ashabul maimanah, golongan beruntung tu adalah golongan kanan. Okey, yang terima buku amalan daripada tangan kanan. Ashabul mash'amah, golongan rugi itu adalah golongan yang dikenali sebagai ashabus shimal. Kita akan jumpa lepas ni ayat-ayat dia. Dan manakala as-sabiqun, Allah Taala sebut ulaikal muqarrabun. Jadi tuan-tuan jangan keliru Kita kalau tuan-tuan baru ikuti saya mungkin tak terlepaslah kita punya penerangan pada awal dahulu. Sengaja Allah Ta'ala sebut nama lain, golongan beruntung, golongan rugi, golongan as-sabiqun ini, sebab nama-nama ini memberi gambaran dari sudut sifat dia. Siapa golongan beruntung? Saya dah sebut dah sebelum-sebelum ni. Dengar saja golongan beruntung, kita dah nampak dah macam mana nak jadi golongan beruntung. Ini sifat-sifat dia. Kenapa jadi golongan rugi? Ini sifat-sifat dia. Kenapa jadi golongan as-sabiqun? Ini sifat-sifat dia. Nama tersebut telah describe amalan mereka. Okay? Nama tu dah menggambarkan apa sifat watak mereka yang duduk dalam kumpulan tersebut. Jadi, selepas itu kita tak jumpa dah nama-nama ni. Tetapi Allah Ta'ala telah menggantikan ashabul maimanah sebagai ashabul yamin, ashabul mash'amah sebagai ashabul shimal, as-sabiqun sebagai al-muqarrabun. Okey, jelasnya tuan-tuan kalau tak jelas tuan-tuan boleh tanya saya lepas ni insya-Allah. Saya boleh ulang lagi sekali, tidak ada masalah. Okey. Baik. Sekarang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengok ayat 27, Allah sebutkan tentang ashabul yamin, apa amalan apa ganjaran yang mereka akan perolehi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang mereka akan perolehi di dalam syurga nanti pada ayat 28. Fi sidrim makhdud, kata Allah Taala, fi sidrim makhdud, iaitu mereka akan fi sidr, akan berada di antara fi ni di dalam. Okay, tapi macam mana kita nak duduk dalam pokok tuan-tuan? Kan kalimah fi ni kan maksud dalam bahasa Arab adalah dalam, harfu jar ni. Fi maksudnya dalam. Tapi kalau diterjemahkan macam mana duduk di dalam pokok? Kita tak duduk dalam pokok tuan-tuan. Kita duduk di antara pokok-pokok bidara. Okey, maknanya syurga penghuni syurga ashabul yamin nanti kawasannya akan dinaungi dengan pokok-pokok bidara. Okey, sidir itu adalah bidara. Daun bidara ni tuan-tuan macam-macam lah. Kalau hari ni orang gunakan sebagai wangian untuk jenazah kan. Ada juga gunakan sebagai perubatan dan sebagainya, wallahu alam. Macam-macam lah mereka pokok bidara dekat dunia ni. Tapi di hari akhirat penghuni syurga akan duduk di bawah, di antara sidir, di antara pokok bidara. Lalu Allah kata apa? Makhdud. Pokok bidara itu adalah pokok bidara yang tidak berduri. Okey, kenapa Allah kata tak berduri? Nanti saya akan explain. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa talhim mandud.
Dan juga mereka akan duduk di antara pohon-pohon pisang. Talah ni adalah pokok pisang. Selalu kita sebut pokok pisang ni dengan kalimah mauz, kan? Kita sebut mauzun, okay? Ataupun dalam bahasa Amiah kita sebut muz, iaitu pisang. Tapi di sini Allah gunakan kalimah talah, okay? Talah mandud, iaitu pokok-pokok pisang yang tersusun. Wa dhillim mamdud, dan mereka berada di naungan yang terbentang luas. Okey, macam mana gambaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Allah sebut pokok bidara, Allah Ta'ala sebut pokok pisang, dan Allah Ta'ala kata mereka akan berada di bawah naungan yang sangat luas. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama yang kita kena tengok ayat 28 dulu. Pertama, Allah Ta'ala sebutkan ciri-ciri Ashabul Yamin, kenikmatan dia, mereka akan duduk di bawah pokok bidara. Pokok bidara ni adalah pokok yang ada buah dia. Tapi buah bidara ni tak banyak, sedikit je. Tuan-tuan boleh google lah, type pokok bidara, buah bidara. Dan pokok ni pokok yang berduri. Okay, pokok yang berduri. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala, pokok bidara nanti pokok yang banyak buahnya, dan pokok itu dihilangkan duri. Maksudnya apa tuan-tuan? Sama macam sebelum ni, iaitu Allah Ta'ala tak mengizinkan satu musibah dan juga satu kelemahan ataupun satu ujian ataupun kesakitan ke atas penghuni syurga. Tak izinkan satu pun, walaupun hanya tercucuk duri. Tak benarkan. Tuan-tuan nampak? Luar biasa tuan-tuan. Allah menjaga penghuni syurga. Okay? Siapa yang mempertahankan, yang menjaga agama Allah, yang menjaga iktiqad dia kepada Allah di dunia tuan-tuan, jangan risau. Allah akan jaganya di hari akhirat. Dunia Allah jaga, hari akhirat pun Allah Ta'ala akan jaga. Duri takkan kena, ucapan yang menyakitkan hati pun dia takkan kena, dan juga apatah lagi dia akan minum minuman yang akan memudaratkan dia. Semuanya Allah tak akan izinkan. Okay. Sebab itu Allah sengaja sebutkan kalimah makhdud kat situ. Pokok bidara itu adalah pokok yang tidak berduri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini saya nak sebut satu hadis. Okay, sebelum saya sebut hadis tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir, dia sebutkan pokok bidara yang tak berduri ini adalah pandangan daripada Ikrimah dan juga Abdullah bin Abbas. Dia kata makhdud merujuk kepada pohon bidara yang tidak berduri. Sebab pohon-pohon ni adalah pohon-pohon yang biasa, yang dikenali oleh orang-orang Mekah. Surah ni kan surah Mekah. Jadi mereka maklum tentang pokok bidara, mereka maklum tentang pokok tolhah, pokok pisang dan sebagainya. Mereka maklum. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan benda-benda yang sinonim dengan bangsa Arab ketika itu. Okay, cuma Allah Ta'ala memberitahu kalau di dunia ada duri bidaranya, di akhirat tak ada lagi. Ini pandangan Abdullah bin Abbas. Dan kata Abdullah bin Abbas juga, dia bukan sekadar tidak berduri, bahkan pokok bidara ini juga adalah pokok yang sangat lebat dengan buah-buahannya. Ini pandangan daripada Abdullah bin Abbas. Dalam bahasa mudah, Allah Ta'ala menggunakan nama yang sama dengan buah-buahan ataupun pokok-pokok di dunia, namun gantiannya adalah luar biasa. Tak sama sekali lah dengan apa gambaran di hari akhirat nanti. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau di dunia, kalau di syurga nanti, penghuni syurga tak akan terkena duri, walaupun sebiji duri, walaupun pendengaran melalui kutukan, cercaan dan sebagainya, takkan dengar. Di dunia memang manusia akan terkena duri, manusia akan diumpat, manusia akan dicerca. Tetapi Nabi SAW menyebutkan semua perkara itu bagi orang mukmin adalah mendatangkan pahala. Seolah-olahnya Nabi memujuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka berada di dunia. Okay, mereka masih di dunia zaman Mekah. Tuan-tuan kena faham konteks surah ini, surah Mekah, yang mana ketika surah ini diturunkan, mereka tak dapat nikmat ni. Mereka tak dapat nikmat ni. Yang mereka dapat adalah cercaan, makian, dibunuh sahabat mereka, dibunuh keluarga mereka, dijatuhkan hukuman oleh tuan-tuan mereka. Okay, bahkan dicampak najis, dicampak bangkai binatang,
dia campak duri dalam perjalanan mereka, itu yang mereka terima. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ni tuan-tuan sebagai motivasi, menguatkan hati mereka terus i'tiqad dan beriman kepada Allah. Jangan lari daripada i'tiqad ni. Sabar sedikit untuk ujian di dunia, Allah gantikan di hari akhirat dengan kenikmatan. Okay, seolah-olahnya macam tu. Tuan-tuan kena faham konteks surah ni. Okay, itu pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut setiap apa-apa musibah yang timpa kepada manusia di dunia, semuanya adalah pahala. Orang mukmin tuan-tuan, bila dia faham hadis ni, dia akan rasa tenang dan dia akan rasa bahagia. Dan ini yang dikatakan keseronokan menjadi orang mukmin. Dalam satu hadis, saya bagi satu contoh. Dalam satu hadis, hadis ni hadis dhaif, namun hadis ni adalah hadis kudusi yang kita boleh tak jadikan hujah, tapi kita boleh berpegang. Hadis ni hadis dhaif tuan-tuan. Kata Nabi SAW daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik tuan-tuan, Nabi SAW telah berfirman, Nabi SAW telah bersabda, Allah berfirman. Ni hadis ni pada Allah Ta'ala, dipanggil hadis kursi. Kata Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi zatku dan juga demi keagungan aku, kata Allah Ta'ala, la ukhriju ahadan minad dunya, tidak ada seorang manusia yang akan keluar daripada dunia, uridu an aghfira lahu, melainkan aku inginkan pengampunan kepadanya. Soalan dalam bahasa kita, Allah kata, kalau aku inginkan seseorang manusia yang diampunkan dosanya di hari akhirat, aku akan pastikan dia akan keluar daripada dunia tanpa dosa. Tanpa dosa. Okay, Allah Ta'ala sendiri kata, aku akan pastikan dia keluar daripada dunia tanpa dosa. Macam mana macam mana Allah buat? Kata Allah, hatta astawfiya kulla khatayatih fi unuki bisuqmin fi badani wa iktarin fi rizki. Maksudnya kata Allah Ta'ala, aku akan gugurkan segala-gala dosa yang berada di atas tengkuknya, yang ditanggung olehnya, dengan cara Allah Ta'ala akan datangkan penyakit pada dirinya, dan juga Allah Ta'ala akan sempitkan rezekinya. Ini adalah firman Allah tuan-tuan dalam hadis kursi. Seolah-olah Allah kata apa? Cara Allah Ta'ala nak keluarkan hambanya daripada dunia nanti dalam keadaan dia ampunkan dosa dia tanpa dia sedar, caranya iaitu Allah Ta'ala akan sempitkan rezekinya di dunia, dan cara yang lain Allah Ta'ala akan timpakan penyakit kepadanya. Itu cara Allah Ta'ala nak gugurkan dosa-dosa hambanya tanpa sebab. Itu caranya. Jadi orang mukmin tuan-tuan, bila baca hadis ni lemah. Sebab itu hadis lemah. Orang mukmin bila ditimpa musibah, dia jatuh sakit berat, ataupun dia disempitkan rezeki. Orang lain kerja sikit-sikit tuan-tuan, gaji 10,000, 20,000, senang lenang tuan-tuan. Kita ni kerja separuh nyawa. Sama sebut kita kerja separuh nyawa tuan-tuan, tapi nak dapat 100, subhanallah, payah sungguh. Orang mukmin hatinya akan jadi tenang. Ini tanda Allah ampunkan dosa saya. Ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah, sebab Allah nak keluarkan kita daripada dunia nanti dalam keadaan digugurkan dosa tanpa sebab. Okay, tanpa sebab. Kita takkan sedar tuan-tuan, apa yang kita terima di dunia ni kita tak sedar, tapi di hari akhirat nanti kita akan perasan rupa-rupanya ujian yang Allah timpakan kepada kita semuanya boleh mendatangkan pahala kepada kita di hari akhirat. Okay, kalau dah habis dosa kita tuan-tuan, benda yang boleh menggugurkan dosa itu, kalau tanpa dosa dah, dia akan digantikan dengan pahala di hari akhirat. Okay, jadinya tuan-tuan, di sini Allah kata, kalau Allah sempitkan rezeki orang mukmin, kalau Allah timpakan penyakit pada orang mukmin, itu adalah tanda Allah mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun hadis ni lemah tuan-tuan, hadis ni lemah, ada satu hadis yang menguatkan hadis ni, iaitu hadis daripada riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, hadis ni hadis sahih. Kata Nabi, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala suqmin wala jazanin hatta alham yahummuhur rijal illa kafarallahu bihi sayyiati. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yusibul mu'min, tidak ada musibah yang akan menimpa orang mukmin min nasabin, daripada kepedihan. Pedih kat sini, nasab kat sini tuan-tuan, pedih dekat sini. Ada orang umpat kita, ada orang cerca kita, ada orang boikot kita, pulaukan kita kerana iman kita kan.
Saya kadang-kadang ahli keluarga juga tuan-tuan, kita dah berubah. Kita kata benda yang hak inilah hak, benda yang sunnah inilah sunnah, yang kita buat biasa sebelum ini bid'ah, kita cakap macam itulah. Ataupun kita tegakkan benda yang benar, orang tak setuju dengan kita. Kata Nabi, itu adalah nasab, benda yang memedihkan hati kita ataupun yang menyakitkan telinga kita. Semua ni wala itu wasabin wala nasabin, ataupun sesuatu yang memenatkan kita. Orang lain kerja dalam hidup dia, kerja satu benda, kerja dah mengaut keuntungan, kekayaan. Kita kena kerja 2-3 kerja baru boleh bayar komitmen. Bukan nak kata kaya, tapi baru boleh survive, baru boleh bayar komitmen, baru boleh jalankan tanggungjawab untuk lunaskan nafkah-nafkah kepada keluarga kita, buatkan kita penat di dunia. Wala sukmin, dan juga penyakit yang ditimpakan kepada orang mukmin. Wala hazanin, dan juga kesedihan, okey, kerunsingan dalam kehidupan kita, okey, kebimbangan. Kita belajar tuan-tuan, ya Allah, saya ni belajar lama sangat, bimbang lah nak kerja apa lepas ni, kan? Bimbang itu pun kata Nabi SAW, semua ni rasa bimbang, rasa takut, rasa kerisauan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatal ham yahummuhur rijal illa kafarallahu bihi sayyiati. Semuanya itu adalah pengampunan dosa-dosa daripada Allah. Allah datang rasa bimbang tuan-tuan, rasa bimbang je, itu semua pengampunan. Tuan-tuan bayangkan, Allah datangkan penyakit, itu semuanya pengampunan. Allah datangkan kesusahan, itu semuanya pengampunan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, dia datangkan semua kesusahan-kesusahan, ujian-ujian sampai tahap hanya rasa risau, bimbang saja, semuanya pengampunan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ayat ni, hadis ni sebagai penguat kepada sahabat-sahabat Nabi. Mereka ditimpa ujian berat dekat Mekah dulu. Tapi Nabi pesan, Allah Ta'ala bagi tahu, dekat akhirat tidak ada lagi kesusahan macam tu. Di dunia, kerisauan ni semua ganti dengan pahala. Okay. Jadi orang mukmin macam tu juga. Dia nak rasa tenang dan bahagia, tak nak rasa cemburu. Itulah salah satunya. Kita kena yakin semua ini adalah pahala di sisi Allah Ta'ala. Okay. Semua ni akan digantikan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan pernah dengar kan? Kita selalu sebut, sabar itu separuh daripada iman. Betul? Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi apa tuan-tuan? Soalan saya. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi apa? Sabar separuh daripada iman. Ada ujian, sabar. Ada musibah, sabar. Ditimpa penyakit, sabar. Disempitkan rezeki, sabar. Allah datangkan kebimbangan, sabar. Itu semua separuh daripada iman. Separuh lagi iman apa tuan-tuan? Separuh lagi. Separuh iman lagi apa? Separuh lagi iman tu adalah syukur. Separuh tu adalah syukur. Okay? Separuh lagi tu adalah syukur. Sabar, orang boleh sabar, tapi syukur ramai orang terlupa. Orang ditimpa musibah, dia ingat Allah. Tapi orang yang diberikan kesenangan, susah. Dia nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hadis ni tuan-tuan, bila Nabi baca, hadis riwayat Bukhari ni, Nabi baca, orang timpa penyakit pun Allah Ta'ala beri pengampunan, beri pahala dan sebagainya tuan-tuan. Sahabat Nabi yang sama yang saya sebut tadi, iaitu Ubay bin Ka'ab, pakar Quran ni tadi, yang Allah Ta'ala sebut nama dia, bila dia dengar orang yang ditimpa penyakit pun akan diampunkan oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, lalu Ubay bin Ka'ab ni dia berdoa. Dia doa tuan-tuan, dia kata apa? Allahumma inni as'alukal ham lam yamna'u khurujan fi sabilik, kata dia. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Allah, aku mohon kepada kau, timpakan kepada aku adalah adalah hum ni adalah demam panas, demam. Ubay bin Ka'ab minta pada Allah, ya Allah, kau timpakanlah kepada aku demam panas. Lam yamna, dan kalau boleh demam tu jangan sampai menghalang aku khurujan fi sabilik, daripada keluar di jalan engkau. Jangan sampai demam tu menghalang aku daripada beribadah, menghalang aku daripada melakukan tanggungjawab aku. Kalau kau nak beri demam, demamlah. Okay, supaya aku dihapuskan dosa dan diberikan pahala. Dan betul tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab ni kalau orang salam tangan dia memang rasa panas, macam orang demam. Panas, tangan dia panas tuan-tuan, demam. Sebab doa dia, dia minta pada Allah bagi dia demam. Tolonglah bagi saya demam.
Tapi saya tak suruh tuan-tuan buat dia, tuan-tuan jangan buat. Ya Allah bagi saya sakit, jangan. Itu jangan tuan-tuan. Ni level sahabat tuan-tuan Mereka memang orang yang kuat ibadah, kuat ketaatan pada Allah, keyakinan pada Allah Ta'ala. Mereka minta tu adalah untuk dilunturkan dosa-dosa yang ada pada mereka dan digantikan dengan pahala. Okay? Itu yang mereka minta. Kita ni tak payah tuan-tuan, tak demam pun tak beribadah, demam apa tak lagi, semua alasannya nanti. Okay? Tak minta pun, jangan minta tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu sahabat Nabi sampai tahap tu, minta pada Allah bagi dia demam supaya menggugurkan dosa. Tapi diminta juga jangan sampai demam tu penghalang dia daripada beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itu tuan-tuan, mindset orang awam dengan mindset para aulia ni beza. Para ulama kita ni beza tuan-tuan. Orang awam tengok musibah, hari ni sakit, esok disempitkan rezeki, esok ini, hey apalah dosa saya ni kan. Apalah Allah Taala ni tak sayang saya ke? Tapi para ulama kita, para aulia kita tuan-tuan, bila Allah timpakan musibah pada dia kata, apalah amalan yang saya buat ni sampai Allah bagikan saya kehidupan macam para nabi. Sebab orang yang hidup susah tuan-tuan, itu kehidupan para nabi tuan-tuan, orang yang terpilih. Okay? Sudah tentu ujian yang berat pada dia adalah orang yang mampu untuk tempuh ujian tu. Kan disebutkan dalam ayat-ayat Allah Taala. Setiap ujian yang tertimpa pada kita adalah yang mampu kita tanggung. Jadi ujian yang berat ni, sikit-sikit ujian, sikit-sikit ujian, sebenarnya Allah pilih dia untuk rasa kehidupan seperti macam mana kehidupan para anbiya. Jadi ini berlaku kepada Fudail bin Iyad, seorang tokoh ulama juga. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, satu hari, inilah tuan-tuan, kita dah lebih dah ni, tak maaf lah ya. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, dia pernah satu hari dia balik. Dia balik tuan-tuan, dia tanya pada isteri dia, hari ni kita makan apa? Ada apa-apa makanan tak kita nak makan? Isteri dia kata, bang, rumah kita tak ada apa-apa pun. Dia kata, beras ada tak? Gandum lah, gandum ada tak? Dia kata, gandum pun tak ada, apa pun tak ada, satu benda pun tak ada. Lalu kata Fudail bin Iyad, dia pun berdoa pada Allah tuan-tuan. Dia kata apa? Ya Allah, Engkau telah berikan aku kelaparan dan Engkau telah berikan keluargaku kelaparan. Engkau telah gelapkan rumahku daripada cahaya lampu. Dia kata, Engkau buat ini untuk para aulia sahaja, untuk para wali-wali sahaja. Apa amalan aku sampai Engkau berikan nikmat ini kepada aku? Ini para ulama tuan-tuan, mindset dia berubah. Para ulama mindset dia berubah. Dia melihat musibah itu sebagai pahala. Tapi kita melihat musibah sebagai beban. Okay? Jadi lihatlah semua ini sebagai perkara-perkara yang positif dalam kehidupan kita. Saya minta maaf tuan-tuan, kita dah berlanjut lain. Sebenarnya ayat kita adalah menuju kepada fi sidri makhdud. Dalam syurga tidak ada mudarat, musibah kepada penghuni syurga. Di dunia memang Allah timpakan musibah, tapi orang mukmin percaya setiap musibah walaupun tercucuk duri, semuanya adalah kafarah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, semuanya adalah pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh susah dekat dunia tuan-tuan, walaupun hanya kebimbangan, anak saya nak makan apa, walaupun jangan tak berusaha tuan-tuan, berusaha walaupun Allah sempitkan rezeki kita, sabar dan juga syukur. Sabar dan juga syukur. Semuanya itu akan menjadi pahala dan pengampunan dosa kepada kita insya-Allah. Okey, saya berhentilah pada ayat yang ke-28. Nanti insya-Allah kita akan sambung cerita tentang pokok pisang pula. Kenapa ada pokok pisang dekat dalam syurga Allah? Tengok siapa komen lagi sebelum kita berakhir. Okey. Ubay bin Ka'ab, alamak, saya kena check balik, minta maaf saya tak ingatlah hadis tu. Saya kena check balik adakah dia termasuk ataupun tidak daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Nanti saya check balik saya minta maaf, tak ingat. Allah tak kau okey. Baik, betul lah Datin Samsia pun kata bila diuji bermakna Allah sayang, insya-Allah. Okey, jadi ala kulli hal, terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kita tak ada pun tak sempat nak bertegur siapa, sikit-sikit je pagi tadi. Tapi alhamdulillah pagi tadi pun dah ramai terus masuk dan kita terus start. Dan jadi ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan
inspirasi untuk terus dan termotivasi untuk beribadah supaya kita dapatlah kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Hari ini hari negara Malaysia, hari Malaysia, tapi kita cerita tentang negara akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan kepada kita di dalam syurga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.